Saya nak kata apa pasal anak dia rasa macam dia angkat bakul sendirilah. Tapi dia takkan kata, jadi saya terpaksa. Pasal benda ni benar. Tuan-tuan dan puan-puan, satu perkara lagi saya nak sebut ni mengenai cara kita menguruskan kewangan kita. Kalau kita ni pun sebagai ketua keluarga kita, orang lelaki lah, tentunya menjadi tanggungjawab kita untuk menjaga seluruh anggota keluarga kita, isteri kita, anak-anak kita. Nak pastikan kurang-kurang mesti cukup makan. Lepas tu mampu belajar sampai tinggi-tinggi. Ada pakaian atas bahu, ada bubung atas kepala. Maksudnya ada rumah lah yang sesuai. Kalau kita ni mendapati bahawa pendapatan kita itu tidak cukup untuk membiayai perbelanjaan bulanan, ini satu masalah, tuan. Kadang-kadang memang masalah kita tak cukup berusaha, tak cari kerja, ataupun tak pandai berniaga. Maka kita pun terpaksalah hidup ala kadar saja, ikut kemampuan kita. Pada keadaan hari ini, tuan-tuan dan puan, laporan yang kita terima mendapati bahawa ramai juga rakyat negara kita ini, ada warning lah. Rakyat negara kita ini yang berhutang untuk hidup. Bukan hidup berhutang, tapi berhutang untuk hidup ni maksudnya pendapatan bulanan dia tu cukup untuk menampung perbelanjaan untuk 3 minggu dalam sebulan. Minggu terakhir tu dia terpaksa cari sumber-sumber lain. Adakah orang macam ni yang bersama pada malam ini? Ramai saya ingat. Ini satu masalah, tuan-tuan dan puan. Soal berhutang ni, tuan-tuan, kalaulah kita orang yang berniaga, kita ada satu idea perniagaan yang baik, ataupun kita dah memang berniaga lama dah, kita nak tambah modal lagi, tak cukup modal, maka kita pergi bank, kita pinjam duit. Bank pun nak tahu anak pinjam RM50,000 ni nak buat apa. Saya nak buat gerai, saya dah buat dah gerai ni, cuma nak tambah modal, kerana keuntungan yang saya dapat daripada perniagaan itu garanti mampu untuk membayar pinjaman itu bulanan, bayar faedah ataupun bayar bunga tu, dan juga prinsipal dia. Itu perniagaan, tuan-tuan. Tentulah kita ni tak akan pergi kat bank minta pinjam RM50,000. Bila bank tanya nak buat apa dengan duit ni, kata nak seronok-seronok. Tapi seberang sana nak belanja duit saja-saja saja. Lepas tu bila bank tanya nak bayar macam mana ni, yang tu pick-up lain. Bank pun tak akan lului permohonan pinjaman kita tu. Betul tak? Pada hari ini, apa yang kita nampak berlaku, tuan-tuan dan puan, Perdana Menteri kita sendiri sebagai pengurusi lembaga penasihat 1MDB pinjam duit sampai mencecah 42,000 juta ringgit, tuan-tuan. 42,000 juta atau 42 bilion ringgit. Dia pinjam duit ni, dia habang dekat bank ni, dia nak buat perniagaan, nak beli sumber minyak di luar Turkmenistan lah, mata tempat, nak beli jana kuasa dalam negara kita ni, IPP, dan macam-macam lagi, tuan. Maka bank pun luluh lah. Tambah pula lagi ada jaminan daripada kerajaan. Jaminan daripada kerajaan ni bermaksud kalau mereka tak boleh bayar, kerajaan lah yang akan menampung kerugian itu ataupun hutang itu. Bank pun luluh lah pinjaman demi pinjaman, tuan.
Tiba-tiba apa yang berlaku? Duit itu tak digunakan seperti mana yang dia janjikan. Sebaliknya belanja, buat benda-benda yang tak senonoh, bikin filem lucah, buat beli rumah pangsapuri mewah di New York, di Los Angeles, berata tempat, di London. Beli belian merah jambu tuan, 118 juta. Kita pun tak boleh nak fikir ni, belian macam mana ni sampai mahal macam tu. Pasal sayang bini kot, no? Kita sayang bini pun takkanlah namai buat macam tu, tuan. Duit tu digunakan untuk judi, tuan. Lepas tu kalah pula judi tu. Macam-macam duit ni digunakan untuk kepentingan peribadi. Maka tentunya duit tu hilang. Bila bank tuntut balik, tak boleh bayar lah. Pasal tak dibelanjakan untuk perniagaan yang boleh menjana pendapatan, yang mampu membayar balik hutang daripada bank itu. Tambah parah pula lagi, tuan-tuan, dia ambil duit daripada bank ni, dia bagi dekat, dia sepatutnya bagi dalam satu perkongsian perniagaan dengan syarikat daripada luar negara. Sebaliknya duit tu diseleweng pergi tempat lain. Lah ni syarikat tu pula tuntut supaya duit itu dibayar seperti mana dijanjikan. Maka kerajaan Malaysia terpaksa pinjam sekali lagi, tuan-tuan. Hari tu pinjam dah, duit tu hilang. Ni nak kena pinjam sekali lagi, nak bayar pula yang dia janji tu. 2 kali pinjam, tuan-tuan. Yang menjadi parah bagi kita, akhirnya kerajaan yang terpaksa tampung kerugian ini, dan duit kerajaan tu main daripada mana, tuan-tuan? Daripada rakyat. Melalui GST, cukai yang macam-macam, potong peruntukan kementerian-kementerian yang dulunya kita nikmati, seperti mana beasiswa, hospital, perkhidmatan perubatan, macam-macam yang dipotong. Tapi yang tak dipotong malah dinaikkan ialah peruntukan untuk Jabatan Perdana Menteri. Yang tu saja yang naik, yang lain semua turun. Jadi kita dahlah terpaksa tanggung hutang itu melalui GST. Dan tambah pula lagi, perkhidmatan yang sepatutnya kita dapat daripada agensi-agensi kerajaan dipotong pula lagi. 2 kali kena, kan? Maka oleh itu, kalau kerajaan ni bukan setakat tak reti, tetapi sudah pecah amanah, tuan-tuan dan puan, apa kita nak buat? Dalam pilihan raya umum 14 nanti, pastikan kerajaan BN ni ditewaskan. Pastikan Pakatan Harapan menang di negeri Perlis, di semua negeri-negeri, dan khususnya di Putrajaya. Boleh tak? Yang ni kena ingat, tuan-tuan. Jangan setakat boleh saja tapi tak daftar pengundi. Yang tu pun tak guna, tuan-tuan. Pasal saya diberi amaran 5 minit lagi, jadi satu saja poin lagi. Tadi baru 1 minit cakap. Tuan-tuan dan puan, dalam ucapan Perhimpunan Agung UMNO, Najib Razak, saya dah tak panggil dia Yang Amat Berhormat lagi. Dia tak layak bergelar Yang Amat Berhormat. Saya langsung tak ada hormat pada orang ni. Dah kawak takkan nak hormat lagi, ya? Apa dia kata dalam ucapan dasarnya? Dia kata kalau UMNO kalah, maka bangsatlah Melayu, kata dia. Tuan-tuan dengar tu. Melayu jadi bangsat tanpa UMNO. Tuan-tuan dan puan, saya nak cerita balik. Yang membangsatkan Melayu ketika ini tak lain tak bukan UMNO dan Najib. Sebab apa saya kata tu? Yang buat masalah kepada Felda tu, yang kerugian sampai berbilion ringgit tu, yang dulunya ada sampai 6 bilion ringgit dalam Felda, hari ini tinggal 200 juta, tuan-tuan.
Yang senaraikan Felda dalam bursa Malaysia kita ini, yang nilainya daripada RM4.5 jadi berapa? RM1.6 ya. Siapa yang buat tu tuan-tuan dan puan kalau tidak Ketua UMNO bahagian UMNO sendiri? Siapa orang nak panggil si pendek tu? Tazi Isa Samad. Dia orang siapa tuan? Daripada parti mana tuan? Daripada UMNO lah, siapa lagi? Yang ada kes beli hartanah di Australia pada harga yang melampau, guna duit, marah tuan-tuan dan puan. Ketika benda tu berlaku, siapa pengurusi marah tuan-tuan dan puan? Ketua UMNO bahagian juga, Ketua Penerangan UMNO pada hari ini, UMNO lagi. Yang guna duit kita nak pi buat haji tuan. Yang ni kita nak buat kerja haji ni, simpan dalam tabung haji. Tabung haji guna duit tu untuk apa? Beli hartanah yang bukan-bukan, projek tak jalan, beli hartanah apa harga yang tak sepatutnya. Siapa pengurusi tabung haji ketika ni tuan? Ketua UMNO bahagian Baling, Aziz Rahim. UMNO lagi tuan, yang buat kita jadi papa kedana ni tuan. Masalah 1MDB yang rekod tak pernah pecah tuan. 42 bilion ringgit pinjaman dia. Siapa pengurusi lembaga penasihat dia? Perdana Menteri sendiri, Ketua UMNO bahagian Pekat, Najib Razak. Itu pun dia tergamak kata Melayu akan bangsat kalau tidak kerana UMNO. Tuan-tuan dan puan-puan, sudah terbukti berulang kali memang Melayu jadi bangsat di bawah UMNO, betul tak? Maka tak ada lah pilihan lain. Pastikan dalam pilihan raya akan datang ni, jangan kita perbodohkan diri kita. Jangan kita terpedaya dengan dakwah mereka yang cuba timbulkan sentimen perkauman. Kononnya kalau Pakatan Harapan memerintah, maka DAP berkuasa. Kalau Pakatan Harapan memerintah, maka Lim Kit Siang jadi Perdana Menteri. Yang ni dongeng saja tuan-tuan dan puan. Yang ada depan-depan ni siapa tuan? Bukankah Melayu ke semua ni? Yang dalam Pakatan Harapan tu bukannya ramai Melayu ke? Apa kami ni apa? Takkanlah semudah itu mereka nak memperbodohkan kita. Jadi biarlah kita buat pilihan yang tepat. Kita nak selamatkan negara, kita nak hapuskan kleptokrasi. Dan kleptokrat paling besar dalam negara ni tak lain tak bukan Najib Razak dan Rosmah Mansur, tuan-tuan dan puan. Tu dia, sebut nama sekali. Betul tak? Apa boleh nak buat? Kita nak ubah tuan. Kita nak buat perubahan untuk diri kita, nak selamatkan diri kita. Selain daripada nak selamatkan negara kita, nak selamatkan anak cucu kita, nak jamin masa depan ni pak. Pastikan tuan-tuan dan puan, jangan lagi lah duk sokong yang dacing dulu. Masuk saja pilihan raya, pejam mata, pangkah siapa juga, khususnya jangan UMNO dan Barisan Nasional, dan jangan orang lain. Takut-takut ada orang lain lagi nak tanding, nak jadi 3 penjuru, 4 penjuru dan sebagainya. Pangkahlah semua parti-parti daripada Pakatan Harapan. Kami jamin tuan-tuan dan puan, kami akan lakukan yang terbaik untuk rakyat. Kami akan tidak menyeleweng duit rakyat. Kami akan siasat 1MDB ini sampai ke lubang cacing. Siapa yang didapati salah, kita humban dia masuk dalam penjara. Boleh tak? Tak kira lah dia Perdana Menteri ke, dia isteri Perdana Menteri ke, dah kalau salah, salah lah. Kita tak bagi dia lari saja tuan. Boleh macam tu? Kalau macam tu saya pun rasa lega. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.